La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Al-Tabari dalam mentafsirkan ayat ini berkata, sebahagian ulama menyatakan sebab turun ayat ini ialah seorang lelaki Ansar yang memiliki anak yang sudah dewasa yang beragama Kristian atau Yahudi. Apabila dia memeluk Islam, maka dia ingin memaksa anak-anak itu masuk Islam. Lalu Allah melarangnya agar anak-anak itu memilih sendiri untuk memeluk agama Islam. Faktor paksaan boleh membatalkan pengislaman seseorang kerana seseorang yang memeluk Islam perlu dibuat secara sukarela. Jika tidak, maka dia boleh keluar daripada Islam tanpa dihukum murtad atau terus kekal di dalamnya. Merujuk kepada isu di Perlis, tindakan bapa bersama 3 kanak-kanak yang memeluk Islam, adakah situasinya seperti yang ditafsirkan Al-Tabari? Adakah kanak-kanak ini dipaksa memeluk Islam? Ini kerana pengislaman 4 beranak ini selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa di negeri itu. Maka mengapa masih ada pertikaian di saat pihak yang telah menukar agamanya kepada Islam sudah mengikut prosedur dan undang-undang negeri yang telah ditetapkan secara sah? Inilah persoalan-persoalan yang akan dijawab bersama 3 panel, di mana di talian Skype kini kita bersama Mufti Negeri Perlis, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, dan juga di sebelah Mufti Negeri Perlis kita juga di talian Skype pensyarah undang-undang dan polisi Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Fathi Yusof, dan di studio bersama saya pada petang ini Tuan Muhammad Zain Mustafa yang merupakan pengerusi Gerakan Pembela Ummah. Selamat datang dan juga Assalamualaikum buat ketiga-tiga panel. Terima kasih kerana sudi bersama dengan analisis pada petang ini. Dan untuk soalan pertama ini, saya mahu terus ajukan kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti kita. Datuk, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Dr. P. Ramasamy dalam laman Facebooknya mendakwa jika anak-anak Loh diculik, ditukar agama tanpa keizinan dan diletakkan di bawah jagaan pihak berkuasa agama di Perlis, ini serupa dengan penculikan. Ini menunjukkan bahawa pihak berkuasa agama Islam di Perlis tidak menghormati dan melanggar undang-undang secara terang. Dan sekiranya perkara di atas benar, polis mesti menyiasat dan mengambil tindakan terhadap pihak berkuasa agama Perlis. Datuk, kronologi kes sudah dipaparkan di awal program. Pengislaman 4 beranak ini juga selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa di negeri Perlis. Cuma, adakah terdapat unsur paksaan dan penculikan semasa sesi pengislaman berlangsung, Datuk Mufti? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Terima kasih Finas dan rakan-rakan panel yang lain kerana menjemput saya. Saya terus kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertamanya, kita tahulah P. Ramasamy ini satu orang yang apabila mengeluarkan sesuatu kenyataan yang penuh provokatif, tidak benar, bohong dan itu adalah unsur-unsur kemelampauan yang mencetuskan ketegangan dalam negara ini. Yang pertama, kita kena tahu tiga orang anak ni termasuk bapa dia 4, mereka bukan rakyat Perlis. Dan mereka ini datang ke Perlis, bukan mereka dicari oleh Jabatan Agama. Mereka ni datang ke Perlis daripada Sungai Petani untuk menganut Islam. Mereka yang datang. Maksudnya daripada jauh tu datang tu. Sejam setengah bawa kereta datang ke Perlis. Semata-mata nak masuk Islam. Kenapa mereka memilih Perlis dan seumpamanya itu saya tidak pasti. Mungkin ada kawan-kawan mereka nasihat pergi ke Perlis, mungkin mudah urusan dan seumpamanya. Dia datang membawa dengan 3 orang anak ni pada bulan Julai 2020. Dan mereka bawa 3 orang anak ni dan bapa dia yang memberitahu bahawa dia dan anak-anak dia nak masuk Islam. Tidak ada sebarang unsur yang kita lihat anak dia terdesak dan seumpamanya. Bahkan selepas daripada itu, anak dia telah menjadi orang yang mengamalkan agama. Pada saya mungkin lebih kuat daripada ayah dia sendiri jika kita lihat dan apa yang kita kalau saya bercakap dengan mereka. Dan hari ini dibuktikan. Walaupun kita lihat gambar ibu dia bersama dengan anak-anak dia, mereka tidak tanggalkan tudung mereka. Kedua-dua perempuan, anak-anak perempuan tersebut. Bahkan saya baca dalam portal berita mereka itu sendiri, mereka menyebut bahawasanya masa waktu zuhur anak-anaknya bangun tinggalkan meja makan pergi sembahyang zuhur.
Waktu subuh dia kena sediakan makan anak dia nak sembahyang subuh. Bahkan anak lelaki dia menyuruh ibu dia pergi ke kedai buku Islam, beli buku Islam dan baca dan buka hati untuk menganut Islam. Adakah ada sebarang unsur paksaan kalau yang demikian? Siapa yang nak paksa? Dan kemudian kita tahu negara Malaysia ni tidak pernah kita dengar lagi orang paksa orang masuk Islam di Malaysia ni, walaupun kaum majoriti. Kita bukan India yang telah menyebabkan membunuh orang Islam begitu ramai kerana mereka itu berbeza agama. Kita bukan negara China yang mana telah membunuh kaum minoriti kerana mereka itu berbeza agama. Hal itu tidak pernah berlaku di Malaysia. Janganlah igawan dan pandangan ataupun apa yang mereka ada di tempat lain, mereka bawa igawan itu ke dalam negara kita. Orang Islam telah meraihkan minoriti di dalam berbagai-bagai negara dalam dunia ini. Kita belum pernah mendengar orang Islam memaksa orang bukan Islam menganut agama Islam. Kalau ada individu perseorangan tak berapa betul itu tak termasuk. Otoriti Islam, ulama Islam, tokoh-tokoh Islam tidak pernah melakukan hal itu di dalam mana-mana sejarah yang rasional yang membabitkan umat Islam. Tapi sebaliknya, kaum lain yang bukan beragama Islam dalam rekod mereka ada. Tidak seperti di dalam sejarah umat Islam. Ya, Datuk Mufti, untuk kita memahamkan bukan Muslim dan mungkin juga segelintir Muslim yang menggunakan hujah undang-undang negeri bercanggah dengan perlembagaan bahawa tidak boleh digunakan untuk mewajarkan penukaran agama secara unilateral atau sebelah pihak. Mungkin Datuk boleh kongsikan dari sudut perbahasan fiqh, mengapa Perlis memilih pandangan majoriti para fuqaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali yang berpendapat agama bagi kanak-kanak adalah mengikut pihak yang memeluk Islam, sama ada ibu atau bapa? Sebenarnya saya nak bagi tahu bahawasanya Perlis sangat fleksibel dalam hal ni, terutama dalam bab hadanah. Jika sesiapa yang membaca fatwa Perlis berhubung dengan hadanah yang dikeluarkan pada tahun 2015 pada bulan April, kita dapati Perlis menyatakan hak hadanah ataupun hak custody ini adalah dikembalikan kepada orang yang paling dapat untuk memberikan syafaqah. Syafaqah ni sama ada ibu ataupun bapa yang paling dapat memberikan jaminan emosi, penjagaan, perasaan, kebajikan dan kebaikan anak itu. Siapa yang paling dapat menjaga, dia diberikan regardless tanpa melihat kepada latar agama. Bukan soal agama masuk agama, soal hak untuk penjagaan anak. Soal custody, itu yang disebut dalam fatwa. Tetapi dalam masa yang sama, fatwa kita juga menyebut bahawa jika anak itu mumaiz, dia sudah dapat membezakan antara sesuatu hal, maka dia diberi pilihan sama ada untuk tinggal dengan ibunya ataupun bapaknya, bahkan memberi pilihan untuk membuat keputusan terhadap dirinya. Kita tidak terikat dengan soal 18 itu kerana dia sudah mumaiz. Sekarang dalam isu ini, bagi kita, anak-anak ini sudah dapat membuat keputusan terhadap diri mereka. Ia rentas bukan sahaja mazhab majoriti, bahkan mazhab-mazhab yang minoriti juga menyatakan hal yang demikian. Sebab itu maka dalam kes ini bahawasanya kita tidak menyanggahi apa-apa fatwa kita. Kita bahkan kita begitu rasional. Kita tak petikai mak dia jaga. Kerana kita dalam fatwa pun hal itu. Bahkan kita yang menghantar pada 14 hari bulan Februari pada hari Isnin, kita telah menghantar 3 anak ni kepada mak dia. Tapi kenapa mak dia tidak ambil ketika itu, ketika kita hantar di balai kangar? Kerana apabila dia kata anak dia kononnya dicolek, of course tak ada cerita colek itu pun. Cuma ustazah itu bimbang keselamatan dirinya dan anak-anak, bawa kepada tempat yang asal yang telah mereka menganut Islam. Kerana ustazah itu ambil mereka di tengah jalan. Maksudnya dah di tengah cerita, bukan daripada awal cerita Islam mereka. Jadi dia kembali pada Perlis dengan pihak otoriti. Kita telah bagi pada dia balik. Kenapa dia tak ambil ketika itu? Dia tidak ambil kerana anak-anaknya enggan mengikutinya. Dan itu kita lihat dalam live mereka sendiri akui anak-anaknya, cuma dia ketuduh seolah-olah anak-anaknya ada pihak yang menuduh kononnya hypnotize dan seumpamanya. Tapi sebenarnya kerana anak-anaknya enggan mengikutinya. Kerana anak-anaknya enggan mengikutinya. Kemudian apabila ada keputusan mahkamah, kita tidak terkejut kerana kita daripada awal memang serah dia. Cuma kita ingin memberi kita nak jaminan anak-anaknya dapat terus mengamalkan Islam yang menjadi pilihan mereka tanpa paksaan. Kerana mereka mengucap dalam keadaan mereka waras, sedar, mumaiz dengan ucapan yang benar, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Baik, saya suka nak berkongsi keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-87 yang bersidang pada 23 hingga 25 Jun 2009 telah membincangkan status agama anak bawah umur selepas salah seorang pasangan memeluk Islam. Muzakarah telah memutuskan jumhur ulama telah bersepakat bahawa apabila salah seorang ibu atau bapa memeluk Islam, agama anak di bawah umur juga adalah Islam dan penjagaan anak hendaklah diletakkan di bawah ibu atau bapa yang beragama Islam. Namun Dr. Fathi, sejauh mana institusi fatwa ini mempunyai kesan perundangan dalam setiap fatwa yang dikeluarkan? Adakah kedudukan fatwa dilindungi undang-undang, Doktor? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafinas, rakan-rakan ahli panel, Sahibus Samahah, Datuk Dr. Asri dan juga Cikgu Muhammad Zaid. Pertamanya saya tertarik dengan perbincangan awal yang disentuh oleh Sahibus Samahah Mufti tadi berkaitan dengan hak untuk menganut agama. Saya kira ini satu persoalan yang universal yang tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa, kerana di dalam Universal Declaration of Human Rights perkara 18, begitu juga di dalam perlembagaan kita mengiktiraf hak untuk memeluk agama, kerana manusia mempunyai kemampuan untuk berfikir, menilai, dan daripada kemampuan untuk berfikir, menilai itu sepatutnya diberikan hak untuk memeluk agama pilihan. Dan soal umur 18 tahun itu bagi saya itu soal yang boleh dibincangkan. Takkanlah umur 18 baru boleh berfikir, tidak logik. Kanak-kanak bila sampai umur tertentu mereka boleh membuat penilaian, boleh membuat penentuan, dan kita sewajarnya tidak menyekat kebebasan mereka untuk memilih agama sesuai dengan kefahaman yang sebenar. Dan saya percaya berdasarkan fakta kes yang ada di hadapan kita, tidak ada unsur paksaan, dan ia dilakukan berteraskan kepada kerelaan diri. Dan berkait dengan fatwa yang telah diputuskan, saya tertarik sebagaimana yang kita tahu di dalam negara kita telah diputuskan fatwa yang berhubung dengan kedudukan agama bagi anak-anak yang memeluk Islam. Kita tahu di dalam keputusan fatwa telah ditetapkan bahawa kanak-kanak yang walaupun berumur bawah 18 tahun, apabila salah seorang daripada ibu bapa mereka mengajak mereka untuk masuk Islam, maka pengislaman itu sah. Dan penjagaan kanak-kanak pula dari sudut hak untuk penjagaan diserahkan kepada ibu bapa yang Islam. Dan saya kira ini satu prinsip yang penting berdasarkan kepada konsep maslahah demi kepentingan anak-anak itu sendiri, dan juga sesuai dengan kepentingan atau tanggungjawab untuk menjaga akidah. Dan di dalam negara kita, fatwa itu mempunyai peranan yang penting. Kita ada asas dia, kerana proses fatwa itu melalui satu tindakan-tindakan atau proses yang kita katakan begitu teliti, melalui perbincangan pihak-pihak yang mempunyai kewibawaan dari sudut ilmu, kemudiannya diiktiraf melalui naungan di pihak sultan dan sebagainya. Dan ia dilakukan melalui proses undang-undang yang betul, melalui warta dan sebagainya. Ia bukan pendapat di tepi jalan dan sebagainya. Fatwa ini adalah satu pendapat yang sangat kukuh dari sudut prinsipnya. Dan apabila ia telah diwartakan di dalam sesebuah negeri, maka ia menjadi satu peraturan yang mengikat penduduk Islam di dalam negeri berkenaan. Dan dalam konteks mahkamah kita pula pernah berlaku di dalam beberapa kes, mahkamah membuat rujukan kepada fatwa. Kalau siapa masih ingat di dalam kes yang melibatkan pendaftaran nama bagi bin Abdullah, di dalam kes itu mahkamah membuat rujukan kepada fatwa. Bermakna fatwa juga adalah salah satu sumber yang menjadi rujukan bagi mahkamah sivil. Dan tentunya bagi mahkamah syariah ia merupakan satu sumber yang mengikat mahkamah syariah. Ya, Dr. Fathi, Peguam Ibu Kanak-kanak ini memaklumkan bahawa Law Siu Hong akan mencabar penukaran agama secara sebelah pihak 3 anaknya melalui semakan kehakiman. Dan menurut Peguam Syamshir Singh, kanak-kanak itu memeluk Islam tanpa persetujuan ibu mereka yang mempunyai hak penjagaan penuh. Dan Perlembagaan Persekutuan menyatakan agama kanak-kanak itu akan ditentukan kedua
dua ibu bapa kanak-kanak itu, bukan atas kehendak anak atau pihak ketiga yang lain. Manakala seperti yang kita ketahui, pada 2016 Dewan Undangan Negeri Perlis telah meminda Seksyen 117 Enakmen Pentadbiran Agama Islam berkaitan kapasiti pemelukan Islam kanak-kanak kepada frasa ibu atau bapa. Oleh yang demikian, keperluan yang ditetapkan pihak legislatif bagi perkara tersebut adalah salah seorang ibu atau bapa atau penjaga sahaja. Maka di peringkat negeri, pengislaman tiga beradik ini selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa di negeri Perlis. Dalam situasi pertindihan antara perundangan syariah dan sivil ini, Dr. Fatih, apakah cara terbaik dalam memastikan kebajikan berpihak kepada tiga beradik ini? Tafsiran perlembagaan khususnya perkara 12 yang berkaitan dengan agama bagi seseorang kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Dia bukan satu tafsiran yang mutlak yang menyatakan bahawa ibu dan bapa, sebab terdapat keputusan mahkamah yang berbeza-beza dalam soal ini, dan saya percaya keputusan ini banyak juga dipengaruhi oleh fakta kes yang berbeza-beza di antara satu situasi, satu dispute atau pertembungan dengan pertembungan yang lain. Kalau kita perhatikan wording atau perkataan yang digunakan dalam perkara 12 itu, disebut bahawa the religion of a person under the age of 18 shall be decided by his parent or guardian. Perkataan parent di situ tidak ada s, maknanya parent itu boleh difahami sebagai seorang, iaitu sama ada ibu atau bapa, dan itulah yang diputuskan di dalam beberapa kes sebelum ini, termasuk di dalam kes Sofia Suzy Teo, dan juga kes sebelum ini. Kalau kita perhatikan di dalam beberapa kes, kalau kita tengok, ditafsirkan bahawa ibu atau bapa, bukannya seperti kedua-duanya sekali, termasuk di dalam kes Sharmala dan juga Shubhashini ditafsirkan demikian. Cumanya di dalam kes yang terakhir, iaitu kes Indira Gandhi, yang mana mahkamah melihat bahawa ibu dan bapa mesti memberikan persetujuan. Dan saya lihat kes ini mestilah dilihat berdasarkan fakta kes itu sendiri, kerana di dalam fakta kes kita dapati terdapat elemen-elemen paksaan, dan ada juga yang dianggap sebagai satu proses penculikan dan sebagainya. Dan saya percaya sesuatu kes yang berlaku, termasuklah apa yang kita hadapi sekarang, tidak boleh kita anggap bahawa satu tafsiran saja yang perlu diguna pakai. Dan saya perhatikan di dalam undang-undang negeri juga mempunyai pengaruh yang besar. Sebagaimana kita tahu, di Perlis berbeza dengan Selangor, berbeza dengan Pulau Pinang, yang mana Perlis secara jelas di dalam Seksyen 117 Enakmen Pentadbiran Agama menyebut bahawa pemelukan agama sama ada ibu atau bapa. Saya percaya itu satu peruntukan yang jelas, menyatakan bahawa sama ada ibu atau bapa. Dan di dalam soal ini, mahkamah perlu melihat sesuatu kes itu secara keseluruhan, dan tidak melihat kepada prinsip yang jumud ataupun rigid di dalam mentafsirkan perlembagaan. Ya. Sebelum kita berhenti berehat ini, saya ingin mengajukan soalan kepada Tuan Zai berkenaan dengan dalam situasi tegang seperti sekarang. Ada yang berpandangan, bukankah sewajarnya NGO Islam bukan sahaja bertindak sebagai pihak yang mempertahankan akidah anak-anak ini, namun turut memainkan peranan dengan menenangkan setiap ibu bapa agama lain agar tidak punya prasangka atau ketakutan yang merasakan kita sentiasa mahu memaksa anak-anak mereka untuk memeluk agama Islam. Bukankah kebimbangan ini wajar disantuni dengan penjelasan yang penuh hikmah? Kita minta Tuan Zai jawab selepas kita berhenti rehat seketika. Analisis berat seketika. Alhamdulillah, kembali analisis. Tuan Zai, kita tahu pada saat ini banyak pihak yang melontarkan pandangan. Ada yang bersifat defensif, ada yang bersifat provokatif. Namun di sini, selaku aktivis Tuan Zai, ada yang mencadangkan, bukankah sewajarnya selain kita mempertahankan akidah anak-anak ini, bukankah pada masa sama sebaiknya kita memberi penerangan, menjelaskan, menyantuni kebimbangan ibu bapa bukan Muslim yang mungkin ada satu prasangka ataupun prejudis bahawa kita suka sangat nak mengislamkan anak-anak mereka ataupun memaksa, bahasa yang lebih kasar mungkin. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafinas, yang dihormati ahli panel Profesor Madya Dr. Fathi, dan juga yang saya hormati Sahibul Samahah Dr. Sri Dr. Asri. Jadi pertamanya saya nak menyatakan bahawa sikap NGO Islam, kita mempertahankan apa yang telah dinyatakan oleh Datuk Sahibul Samahah, iaitu pertamanya kita mempertahankan akidah umat Islam. Kerana tugas ataupun undang-undang negara yang ada dalam negara ini adalah termasuk dalam hifzuddin, menjaga agama, mempertahankan akidah. Jadi sebenarnya kita berada pada pihak yang mempertahankan dan bukan pihak yang cuba menyerang. Tidak, kita mempertahankan apa yang kita ada. Dan di dalam kes 3 anak beranak ini, pada minggu lepas, keputusan yang telah dibuat oleh hakim di Mahkamah Tinggi Jalan Duta, Kuala Lumpur, kita menerimanya dengan penuh hormat. Kita menghormati keputusan yang telah dibuat oleh hakim pada hari tersebut. Cumanya kita agak kecewa kerana kita ada kebimbangan. Anak-anak ini apabila mereka dalam keadaan hidup selama ini dalam Islam, suasana Islam, mereka duduk dengan ibu mereka yang tidak dapat memahami Islam. Tetapi pada kita ada lagi satu yang positif. Mungkin akhlak anak-anak ini dapat memberikan satu nilai yang boleh memberikan pencerahan kepada ibu bapa mereka bahawa Islam adalah satu agama yang cantik, yang baik, yang bukan satu agama yang disalah tanggap oleh setengah pihak. Dan kita NGO Islam tidak pernah lagi memaksa mana-mana anak-anak yang tidak Islam untuk diislamkan. Tidak. Apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Sahibul Samahah tadi bahawa mana-mana pihak yang nak kepada Islam, yang nak bawa anak dia kepada Islam, memang kita sokong. Dan bila dia masuk Islam, kita kena pertahankan. Kerana dalam konsep Islam, apabila dia telah mengucap 2 kalimah syahadah dengan sukarela dan telah memenuhi dalam konteks syarak, maka kita mesti mempertahankan mereka supaya kita adalah satu ummah. Kita adalah saudara se-Islam. Jadi kalau perkara-perkara yang boleh mengganggu gugat kehidupan mereka, akidah mereka, ini yang NGO Islam mesti pertahankan. Dan kita tidak mahu dalam suasana yang agak kita rasa agak panas ini, ada pihak-pihak pula yang lain mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menajamkan lagi hubungan di antara keharmonian agama dalam negara kita dan menajamkan lagi hubungan di antara kaum yang membawa unsur-unsur ekstremis daripada luar masuk ke dalam negara kita, sehingga kan akan menimbulkan satu polemik yang baru lagi. Dan saya kira ada satu kenyataan yang sangat besar implikasinya dikeluarkan oleh seorang peguam bahawa mereka akan selepas ini akan cuba meminta Majlis Agama Islam di Perlis untuk memurtadkan anak. Ini suatu perkara yang tidak perlu dikeluarkan oleh pihak peguam dan juga orang-orang lain. Sebab kita pada fasa ini kita menerima hak penjagaan anak itu diberikan kepada ibu. Cuma kita ada kebimbangan dan insya-Allah kebimbangan ini mungkin ada jalan penyelesaiannya sekiranya kita dapat selesaikan dengan cara yang harmoni. Ya, Tuan ada mencadangkan agar satu undang-undang yang boleh menjaga dan menjamin hak anak-anak mumayyiz yang sukarela peluk Islam agar diwujudkan, ini bagi memastikan walau mereka bukan Islam namun akidah mereka terjaga dan terpelihara. Mungkin Tuan boleh huraikan cadangan ini? Kita pihak NGO Islam telah membuat sedikit perbincangan bahawa pertamanya kita mesti ada undang-undang untuk mempertahankannya. Mesti ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang, maknanya kita tidak boleh binding apa-apa yang kita buat. Yang keduanya, sekiranya kita sukar untuk membuat undang-undang, kerana nak buat undang-undang kita perlu pindah perlembagaan yang melibatkan di sidang dewan di parlimen, sidang undang negeri dan sebagainya. Tetapi kita mesti berjiwa besar. Kita mesti duduk ada satu majlis perundingan agama di kalangan pihak-pihak dalam agama kita, di dalam negara kita, kita boleh duduk semeja. Bagaimana kes-kes yang sebegini boleh kita selesaikan dengan cara yang lebih baik dan
Daripada penyelesaian itu kita boleh ajukan kepada mahkamah. Ini penyelesaian kita di meja rundingan di luar mahkamah untuk kita terima pakai di dalam mahkamah. Saya rasa perkara ini sudah sampai masanya kita bincangkan, dan saya mengharapkan Kementerian Agama, Majlis Agama Islam negeri-negeri, para mufti dan juga majlis raja-raja, inilah masa yang paling sesuai untuk kita selesaikan perkara ini, kerana kita dalam konteks keluarga Malaysia, kita meraihkan semua pihak dan kita nak mengurangkan ketajaman di antara agama dan juga kaum dalam negara kita. Betul. Datuk Mufti, pada 2004 melalui kes Syamala Satya Silen melawan Dr. Jaya Ganesh Mogaraja, mahkamah memutuskan ibu bukan Islam mendapat hak jagaan anak-anak yang telah diislamkan oleh bapa mualaf mereka dengan syarat ibu tersebut tidak boleh memberi makanan tidak halal, memberi didikan Islam dan lain-lain lagi. Malangnya, ibu tersebut telah membawa lari anak-anak mereka keluar negara dan sehingga kini bapa mereka tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Kita tidak mahu bersangka buruk dalam situasi melibatkan tiga beradik ini, Datuk Mufti. Cuma, selaku Muslim sekaligus menenangkan situasi yang agak tegang, apakah anjuran Islam dalam mendepani situasi ini? Kita tahu anak-anak perlukan kasih sayang ibu, pada masa sama isu akidah anak-anak juga perlu dipertahankan. Dari sudut pandang Islam, Datuk Mufti, apakah cara terbaik dalam mengendalikan situasi ini? Terima kasih. Ini perkara yang saya nak sentuh di sini. Cuba bayangkan, apabila anak-anak ni jelas pada mata semua rakyat Malaysia yang menuntun tentang sikap anak-anak ni, pakai tudung labuh, boleh baca Al-Quran, hafal Al-Quran, menang dalam pertandingan azan dan seumpamanya. Mereka Muslim, mereka solat, bukan kita yang cerita. Mak dia sendiri dalam berita tu cerita anak dia sembahyang subuh. Bukan senang, kadang-kadang orang tua pun tak sembahyang subuh. Anak dia bangun sembahyang subuh. Anak dia sembahyang zuhur. Anak dia suruh dia, ajak dia masuk Islam. Anak dia suruh dia baca buku agama. Kemudian tiba-tiba kita lihat lawyer-lawyer ni, yang kononnya mereka ni memperjuangkan rights kepada manusia dan seumpamanya, termasuk sebahagian yang mengaku Muslim ni, kata kita kena paksa dia balik untuk tukar kembali kepada agama asal dia. Di mana yang selama ni kau orang cakap tentang kebebasan pemilihan, hak memilih? Sekarang ni siapa yang paksa siapa? Hari itu dia kata kita paksa budak ni masuk Islam, kita bukti tak paksa. Bapa ada yang bawa dan mereka masuk dengan sukarela. Sehingga hari ini mereka mengamalkan. Sekarang dia yang nak tukarkan agama balik itu, kenapa dia tak kata dia memaksa orang menukar agama? Ini isunya. Saya rasa saya antara orang yang dia orang pun kenal saya ni. Pandangan-pandangan saya agak terbuka dalam banyak hukum hakam syarak yang berhubung dengan antara Muslim dan non-Muslim. Fatwa-fatwa di negeri Perlis pun agak lunak di dalam pengurusan hubungan Muslim dan non-Muslim. Kita boleh lihat dalam berbagai-bagai hal. Pun begitu kita lihat bagaimana mereka tidak menghargai hubungan yang baik. Bahkan apabila anak-anak tu masuk Islam dengan cara baik, mereka kata dipaksa, dengan cara sukarela dipaksa. Mereka yang nak paksa mereka kembali kepada agama Hindu itu pula, mereka kata ini adalah hak mak dia pula, untuk kembalikan dia kepada agama yang mana bukan pilihan anak-anak tersebut. Itu satu hal. Ini adalah perkara yang kita lihat double standard dalam dakwaan-dakwaan undang-undang yang mereka kata, ataupun dakwaan-dakwaan hak asasi yang mereka perkatakan. Kita sebagai orang Islam dalam hal ini, saya apa yang saya menjadi harapan saya dan harapan orang Islam ialah memberikan hak kepada mereka ini untuk menganut agama Islam. Tidak boleh dipaksa mereka. Tidak boleh untuk ditekan mereka. Tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan yang ganas, yang menakutkan anak-anak ini. Mereka sudah 14 tahun. Jika hal itu berlaku, menjadi tanggungjawab bagi setiapnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memastikan anak-anak ini boleh mengamalkan agama Islam yang telah mereka anut dengan cara yang rela, bukan cara yang paksa. Kalau mereka memaksa dan melakukan tindakan yang luar daripada kemanusiaan ataupun luar daripada hak, berarti mereka telah melakukan pencerobohan yang wajib untuk kita bantah dan bangkit untuk membela hak anak-anak ini. Ini bukan perkara yang main-main, ini adalah perkara yang serius. Dan orang Islam melihat hal ini dengan cara yang serius. Kita telah hidup dalam negara yang harmoni dengan cara yang baik.
sebarang bentuk provokasi yang seperti ini hanya akan mengundang perkara yang tidak baik kepada negara yang kita cinta ini. Hidup, belajar untuk hidup dan hormat dalam negara kita. Kita telah lihat bagaimana kekejaman yang berlaku pada umat Islam di India dan bagaimana kekejaman yang berlaku di China. Jangan kita bawa hal-hal yang seperti itu dalam negara yang damai ini, iaitu Malaysia, yang telah sekian lama telah meraihkan hak kaum minoriti untuk beragama. Jangan dicabar golongan majoriti setelah kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Berikan hak untuk anak-anak ini mengenal Islam. Kalau tiba-tiba anak-anak itu dengan sukarela menyebut hal yang lain, saya rasa saya pun dah tak ada pilihan untuk kata apa-apa kepada anak-anak ini. Tetapi selagi mereka kata mereka inginkan Islam, saya sebagai pihak berkuasa agama dan semua orang Islam sama ada berkuasa ataupun tak, wajib mempertahankan hak anak-anak ini. Ya, Dr. Fatih, mengapa sebuah negara yang majoriti umat Islam dan Islam sebagai agama persekutuan namun sangat sukar untuk memperkasa, memertabatkan peranan dan bidang kuasa mahkamah syariah? Seringkali kita dengar perkara berhubung aspek akidah dan syariah mendapat campur tangan pihak tertentu menerusi platform mahkamah sivil. Doktor? Ya, Syafinas, ini satu persoalan yang menarik juga sebab kes yang berlaku sekarang ini bukan kes kali pertama. Ya. Dan banyak kes yang berlaku sebelum ini. Dan kalau kita perhatikan bukan saja soal yang berkaitan dengan akidah ataupun soal penjagaan anak-anak ini, tetapi juga kita berdepan dengan isu misalnya baru-baru ini berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah syariah untuk melaksanakan semakan kehakiman dan juga beberapa kes yang lain yang saya percaya terlalu banyak kes yang melibatkan pertembungan antara mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Persoalannya sampai bila pertembungan ini berlaku, dan saya percaya setelah kita 60 tahun merdeka sepatutnya soal ini sudah dapat diselesaikan. Dan kalau kita perhatikan apabila masalah ini berlaku secara berulang, bermakna ada sesuatu kesilapan di dalam sistem kita. Dan dalam hal ini saya percaya kita perlu melihat kepada bagaimana wujudnya sistem ini, kerana di dalam negara kita ini kita mengamalkan sistem dualisme ataupun dua aliran yang berbeza di antara mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Dan seolah-olah dua-dua mahkamah ini bersaing antara satu sama lain. Kita tahu di peringkat awal waktu kita mencapai kemerdekaan, masalah yang timbul adalah dari sudut kedudukan mahkamah syariah yang kurang mendapat pengiktirafan dan juga berada dalam situasi yang sebahagiannya dhaif, sama ada dari sudut fizikal, human resource dan sebagainya. Kemudian masalah itu dapat diselesaikan, diperkasakan, bahkan diperkukuhkan melalui satu pindaan perlembagaan yang dibuat pada tahun 1988, 1211A, perkara 1211A, melalui jasa-jasa tokoh-tokoh seperti Profesor Ahmad Ibrahim dan juga tokoh-tokoh lain yang banyak memperjuangkan undang-undang Islam. Saya percaya itu adalah perjuangan yang besar, jasa yang besar telah dilakukan untuk mengangkat kedudukan mahkamah syariah. Tetapi apa yang berlaku selepas daripada itu, muncul situasi-situasi yang membawa kepada pertembungan antara mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Saya percaya ini satu tempoh yang sangat penting untuk kita menilai kembali keseluruhan sistem itu sendiri. Adakah kita masih ingin berada dalam sistem yang diperkenalkan oleh penjajah kalau kita lihat sejak daripada perjanjian Pangkul 1874 yang memisahkan kepada persoalan agama dengan persoalan yang lain di dalam kehidupan. Sehingga hari ini kita melihat bahawa seolah-olah mahkamah syariah itulah mahkamah Islam dan mahkamah sivil itu bukan mahkamah Islam. Seolah-olah macam kita mewujudkan pemikiran mahkamah sivil itu anti-Islam. Ini saya percaya satu perkara yang sangat tidak baik di dalam masa panjang perkembangan sistem perundangan negara kita. Dan kalau kita perhatikan pertembungan yang berlaku ini sebenarnya satu yang menyedihkan di dalam situasi seperti yang disebut tadi, perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang menyebut bahawa Islam adalah agama persekutuan, agama yang menjadi tonggak kepada negara kita. Dan kita tahu bahawa Islam ini mempunyai asas yang sangat kuat sebagai agama yang mempunyai peraturan yang lengkap, agama yang adil bukan sahaja untuk orang Islam, bahkan untuk seluruh umat manusia. Dan di dalam konteks yang kita bincangkan contohnya hari ini, Islam mengiktiraf kedudukan ibu yang bukan Islam. Penghormatan dia, hak dia dan juga kedudukan dia sebagai seorang ibu itu diiktiraf oleh orang Islam. Jadi kerana itulah bagi saya penyelesaian yang perlu dibuat, yang perlu dilihat adalah penyelesaian menyeluruh. Cumanya saya tertarik dengan pandangan yang dikemukakan oleh
Profesor Madya Dr. Muhammad Aidil yang ketua pengarah IKIM yang baru, yang menyebut tentang beberapa pendekatan jangka masa pendek bagi menyelesaikan masalah yang berlaku melibatkan konflik di antara dua pihak ini, yang mana di antaranya beliau mencadangkan agar diwujudkan satu jawatan mediasi yang dapat pertimbangkan isu itu melalui melibatkan kedua-dua pihak, sama ada di pihak berkuasa agama dan juga di pihak mahkamah sivil, untuk melihat secara lebih menyeluruh. Maknanya dua-dua pihak mempunyai hak untuk mewakilkan mana-mana individu yang boleh membincangkan soal itu untuk diselesaikan secara bersama. Saya rasa ini pendekatan yang penting untuk kita laksanakan bagi mewujudkan penyelesaian harmoni, supaya dua-dua masyarakat Islam dan juga bukan Islam tidak lagi terjebak di dalam pertembungan yang tidak perlu ini. Baik, analisis berat seketika. Alhamdulillah, kembali analisis Tuan Zai baru-baru ini yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Tuan Nasruddin Hassan menyatakan satu kenyataan yang saya kira agak keras, namun selaku Muslim ia agak memberi kesan kepada saya. Kata beliau, masyarakat kini dilihat terperangkap dalam satu situasi pemerintahan yang zalim, ulama lesu dan umat yang jahil. Kezaliman itu adalah kegagalan meletakkan Islam di peringkat tertinggi, terutama mahkamah syariah dan undang-undang Islam. Soalan saya, Tuan Zai, benarkah para agamawan dan Muslim kita hanya jaguh dalam isu cabang, namun isu yang lebih besar yang menuntut kesatuan ulama dan Muslim seperti memperkasa undang-undang Islam, ia disambut dingin oleh Muslim kita sendiri? Mengapa? Tuan Zai turun padang, aktivis, sudah pasti Tuan Zai menerima, dapat membezakan dalam memperjuangkan isu ini, begini reaksi masyarakat kita. Isu begini, begini. Bagaimana? Baik, terima kasih Syafinas. Kalau kita lihat isu-isu yang melibatkan Islam ini macam bermusim. Macam bermusim. Contoh, kalau isu yang melibatkan akidah, isu yang melibatkan LGBT, isu yang melibatkan pertukaran agama dan sebagainya, ini isu-isu yang sangat sensitif kepada orang Islam. Jadi ini menunjukkan bahawa orang Islam tidak boleh berkompromi dengan isu-isu yang melibatkan akidah, yang melibatkan agama itu sendiri. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, Islam ini adalah suatu agama yang menyeluruh. Banyak lagi perkara-perkara di dalam pendidikan, ekonomi umat Islam lebih lemah. Dan ini sepatutnya juga kita lebih sensitif. Tetapi oleh kerana hifzuddin yang kita katakan tadi, agenda negara adalah mesti menjaga agama, dan Islam adalah agama persekutuan. Dan untuk menjamin Islam itu sebagai agama persekutuan, maka menjaga akidah orang Islam itu merupakan suatu perkara yang penting, yang dilihat penting. Dan bila perkara-perkara yang terbit ataupun terkait dengan akidah seperti kes-kes yang begini, maka umat Islam akan dilihat macam melentinglah. Jadi saya kira untuk jangka panjang, untuk kita melihat komitmen kerajaan, komitmen perundangan, komitmen pihak-pihak yang terkait dengan Islam ni, supaya kita dapat merealisasikan suatu undang-undang yang boleh menjamin kekuatan dan kedaulatan Islam itu sendiri. Supaya nanti bila berlaku perkara-perkara yang sebegini, kita ada suatu undang-undang yang jelas, dan kita tidak perlu lagi rasa risau dan bimbang. Undang-undang syariah dan juga undang-undang civil law ini akan berlaku compete. Yang akan dilihat nanti, orang kata undang-undang syariah kalah kepada undang-undang civil, undang-undang civil kalah kepada undang-undang Islam, yang melibatkan nanti pertembungan yang membawa nanti pertembungan di antara dua pihak. Yang bukan Islam pergi kepada undang-undang civil, yang Islam pergi kepada undang-undang syariah. Jadi bila berlaku dua undang-undang ini bertembung, maka secara automatik akan berlaku dua jalur, dua blok dalam rakyat dalam negara kita yang melihat dari segi persepsi undang-undang. Oleh sebab itu, saya melihat bahawa sudah sampai masanya pihak-pihak yang tentu, dan saya sembah
ampun kepada Yang di-Pertuan Agong kalau boleh dapat memanggil mesyuarat majlis raja-raja untuk melihat isu ini adalah satu isu yang sangat penting, dan raja-raja adalah ketua agama Islam. Mufti-mufti menjadi penasihat kepada raja-raja Melayu. Majlis agama Islam dapat melihat keseluruhan apa isu-isu yang berlaku dalam negara kita yang melibatkan umat Islam dan juga melibatkan orang yang nak masuk Islam dan juga melibatkan orang yang bukan Islam, supaya Islam itu dapat dilihat satu agama yang dapat diterima oleh semua orang, bukan agama yang nak menindas orang lain, bukan agama yang nak mengambil hak orang lain, tetapi suatu agama yang orang lain boleh lihat bahawa Islam adalah suatu agama yang menyeluruh, yang boleh diterima oleh semua pihak. Dan oleh sebab itu dalam kes ini saya melihat bahawa kita mengharapkan suatu kebaikan. Anak-anak yang dapat maknanya ibu mereka dan mereka boleh pamerkan pendidikan Islam, ajaran Islam, bermuamalat cara Islam, beribadah cara Islam kepada ibu mereka, dan kita mengharapkan itu adalah dakwah anak kepada ibu mereka. Dan saya kira ibu mana yang tidak kasihkan anak bila melihat anaknya baik, bila melihat anaknya berakhlak, bila melihat anaknya bersopan santun, saya kira ibu juga akan tersentuh dengan pendidikan Islam yang diberikan kepada mereka. Jadi saya kira kita umat Islam mesti mempamerkan suatu contoh dari sudut pendidikan dan juga dari sudut akhlak kepada orang yang bukan Islam. Islam adalah suatu agama yang sempurna untuk semua, dan orang yang bukan Islam boleh hidup aman damai dalam negara kita walaupun kita ada undang-undang siwa dan undang-undang Islam yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Baik, kesimpulan perbincangan kita selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam analisis, dan telah pun sampai di penghujung segmen perbincangan kita pada hari ini. Dan untuk menyimpulkan perbincangan kita, mungkin Tuan Zai selaku aktivis, sejak dari awal rata-rata cadangan daripada Tuan Zai untuk melibatkan daripada sudut isu penukaran agama ini, Tuan Zai banyak berkata perlu ada pindaan perlembagaan dan cadangan mewujudkan undang-undang itu dan ini. Cuma soalan saya sebagai konklusi pada petang ini, adakah dalam isu penukaran agama ini kita hanya punya undang-undang sebagai solusi utama, di mana Ikatan Keluarga Malaysia dalam menyantuni isu sensitif begini? Mengapa rakyat kita sering menjadikan pihak puak pelampau ini sebagai hero dalam memperjuangkan bangsa mereka? Semangat perkauman, semangat kebencian masih tebal, sehingga pantang ada isu sebegini maka dia akan meledak sehingga menjadi satu polemik dalam negara. Silakan. Baik, terima kasih Syafinas. Saya nak berbalik kepada isu tiga anak ini. Yang pertamanya, saya minta maknanya ibu, Puan Loh dan juga pihak-pihak yang berada di belakang Puan Loh menghormati keputusan yang telah dibuat oleh anak tiga beranak ini, sebagaimana kita menghormati keputusan mahkamah yang memberikan hak penjagaan kepada beliau. Yang keduanya, inilah masa yang terbaik. Kes selepas daripada ini, kita mengharapkan Puan Loh tidak membuat semakan ataupun mencapar keabsahan Islam yang telah dianuti oleh anak-anak tersebut. Dan pihak berkuasa juga, sama ada pihak berkuasa Majlis Agama Islam Negeri ataupun JAKIM ataupun pihak yang berautoriti maupun Majlis Raja menubuhkan satu jawatan kuasa dan mengambil kes ini sebagai satu kes pilot project, bagaimana untuk kita memediasikan kes ini supaya kita ada perundingan. Pertama, kita berunding dengan ibu, kemudian kita berunding dengan anak, kita berunding dengan ayah, dengan pihak-pihak yang berkepentingan, supaya kes ini menjadi satu kes contoh dalam negara kita, bagaimana kita nak menguruskan pertelingkahan di antara dua ibu bapa dalam soal hak penjagaan anak-anak dan juga soal hak agama yang telah dianuti oleh anak dan juga ayah mereka. Jadi pada saya, dalam konteks keluarga Malaysia, undang-undang memang kita boleh ikut, tetapi dari sudut
perbincangan, dari sudut perundingan, dari sudut kita menjaga keharmonian di antara agama, di antara kaum, dan kita sebenarnya tak ada satu jawatan kuasa ataupun sekretariat ataupun suatu tim yang ditubuhkan untuk kita mencari penyelesaian peringkat awal dalam kes yang sebegini. Mahkamah bukanlah satu-satunya jalan yang kita kata tuntas, yang terakhir, tetapi proses-proses sebelum mahkamah dan selepas mahkamah itu kita boleh jalankan supaya dapat mereka itu melihat apa sebenarnya isu, apa sebenarnya masalah, dan dia tidak dapat nanti diambil alih oleh pihak lain sebagai satu kesempatan yang saya kira sebagaimana yang disebut tadi, orang luar ambil kesempatan mengeluarkan pelbagai kenyataan-kenyataan sehingga kan dia menimbulkan isu-isu yang tidak harmoni dan isu-isu keselamatan dalam negara kita. Terima kasih Tuan Zai. Dr. Fatih, silakan. Ya. Perbincangan kita. Isu yang berlaku ini kalau kita perhatikan pada asalnya adalah isu yang melibatkan individu dan juga keluarga. Maksudnya ia berlaku dalam skala yang kecil, tetapi apabila isu berkenaan diolah melibatkan soal yang dikatakan sebagai pihak berkuasa agama mengambil tindakan penculikan dan sebagainya, dia menjadi satu isu nasional yang melibatkan masyarakat yang besar. Saya percaya ia berlaku bukan secara kebetulan, tetapi tidak mustahil ada tangan-tangan yang sentiasa cuba untuk mengambil kesempatan bagi merendah-rendahkan institusi Islam dan juga mengambil sikap untuk menjatuhkan pihak-pihak yang mempertahankan Islam. Dan bagi saya ini satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab, dan pihak-pihak yang terlibat perlu menghentikan langkah-langkah yang boleh mencetuskan pertembungan di antara masyarakat di dalam negara kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya melihat isu ini perlu dijadikan sebagai satu titik tolak penting yang memerlukan penglibatan daripada Majlis Raja-Raja dan Duli-Duli Yang Maha Mulia, Sultan-Sultan dan juga Raja-Raja Melayu untuk bertindak. Kerana isu konflik di antara bidang kuasa syariah dan juga sivil ini merupakan isu yang berkait rapat dengan kuasa agama Islam yang ada di bawah bidang kuasa Raja-Raja Melayu, yang ia tidak dapat diselesaikan melainkan dengan campur tangan daripada institusi beraja. Saya percaya ini satu langkah yang penting yang perlu dilakukan dalam masa terdekat. Baik, terima kasih Dr. Fatih. Sahibus Samahah Datuk Mufti, silakan untuk menyimpulkan perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih Finas. Saya ingin nyatakan bahawasanya isu ini seperti mana yang disebut tadi, jika kita mengendalikannya dengan good faith, dengan niat yang baik, tentulah dia tak jadi begini. Ceritanya kita tahu bahawasanya dia telah masuk Islam dengan cara pilihan bapaknya, bukan orang lain, bukanlah kawan dia, bukan pendakwah yang bawa dia, bapak dia, dan mereka telah masuk dengan rela. Kemudian ada ustazah pula yang telah menjaga mereka selama bapa dalam penjara, mak dia tak muncul dalam tempoh itu. Kemudian ustazah itu sendiri pergi cari mak dia untuk jemput dia supaya tengok anak-anak dia. Ketika anak-anak tu datang jumpa saya pun boleh tanya mereka, boleh tanya bapa mereka, bapa saudara dan mak saudara mereka yang Hindu itu, bahawa saya menasihati supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa di dalam ajaran Islam, termasuk ibu mereka yang bukan Muslim. Artinya hal ini ialah hal yang begitu, jika nak dengan niat yang baik, ia boleh diselesaikan dengan cara pergi jumpa anak saya, kena terima kasih duduk lama tapi saya nak jaga dia, boleh tak saya ambil, dan itu mungkin akan jadi perbincangannya lebih harmoni. Tetapi oleh kerana hal ini telah berlaku campur tangan golongan ekstremis yang mempunyai agenda-agenda yang lain daripada agenda keharmonian negara kita, selama mana kumpulan ini ada dalam negara kita, kita akan melihat krisis yang seperti ini berpanjangan dan berterusan. Sebab itu saya katakan bahawasanya negara ini telah mengalami perjalanan kehidupan yang harmoni untuk sekian lama. Kita tidak akan dapat menyelesaikannya selagi mana kita mempunyai golongan yang pada saya unsur-unsur subversif yang seperti ini, yang mempunyai agenda yang luar daripada keharmonian negara. Jika kita mahu, kita pilih jalan yang baik untuk negara ini. Jika kita tak mahu, kita mungkin akan memilih jalan yang akhirnya merosakkan apa yang kita nikmati selama ini. Kes-kes yang seperti ini hendaklah menghormati apa yang telah menjadi latar negara ini.
dan juga menghormati, berbudi, orang berbudi kita berbahasa. Umat Islam negara ini telah berbudi, eloklah mereka juga berbahasa dengan cara yang baik, dan kita telah dapat hidup dengan baik jika kita ingin mencari penyelesaian yang baik, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Sahibul Samahah Mufti Negeri Perlis, juga Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof dan juga Tuan Zai kerana sudi hadir dan memberi pencerahan serta ilmu dalam topik yang kita bincangkan pada petang ini. Menyimpulkan perbincangan, kita tahu penyelesaian kepada pertikaian ini bukanlah satu perkara yang mudah. Sudah sekian lama negara berdepan dengan pertindihan antara perundangan syariah dan sivil. Ada yang berpandangan dalam memutuskan kes-kes sebegini, para hakim hendaklah menggunakan kebijaksanaan yang tinggi dengan mengambil kira kedudukan agama Islam seperti mana yang diperuntukkan dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan. Namun dalam memastikan pertikaian hari ini tidak lagi berulang pada masa depan, sudah banyak cadangan dilontarkan pakar-pakar perlembagaan negara, iaitu pindalah Perlembagaan Persekutuan. Suka saya memetik kata-kata Datuk Salih Buang, salah seorang pakar perlembagaan negara, yang menyatakan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan berhubung hal ehwal Islam kini terlalu sempit sehingga membataskan bidang kuasa Mahkamah Syariah dan membuka ruang ia dicabar. Umat Islam tidak boleh dipersalahkan jika cuba meminda jadual ke-9. Apa yang salah adalah jika tiada usaha untuk menambah baik taraf Mahkamah Syariah. Mungkin negara saat ini memerlukan sosok tubuh seperti Allahyarham Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad Ibrahim, pemimpin undang-undang Islam di Malaysia yang berjaya memisahkan kuasa Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah melalui pindaan perkara 121/1A pada 1988, sekaligus diiktiraf sebagai bapa sistem perundangan Malaysia, juga peguam tragedi Natrah. Dengan itu sekian analisis saya, Finas Sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.